Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir kita berhenti ialah pada muka surat 22, dan kita masih lagi membahaskan bab berkenaan dengan keesaan Allah Azza wa Jal yang bermula pada muka surat 21. La min tariqil adad walakin min tariq annahu la syarika lah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la yushbihuhu syai'an min al-asya'i min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Jadi kita sambung pada muka surat yang ke-22, iaitu pada bawah huraian tu, nota 2 tu bawah, Allah Azza wa Jal itu satu, bukan dari segi bilangan. Okay. Jadi itu sambungan kita pada malam ni. Sebelum tu saya tengok ada jemaah-jemaah yang baru. Saya rasa risalah kita ni masih lagi banyak kot dalam almari tu, yang kotak warna hijau tu. Yang tu dalam tu untuk orang luar. Ni sekadar makluman je lah untuk orang luar, dan boleh ambil terus. Ambil dan simpan lah. Anda boleh datang kuliah lepas-lepas pada ni pun, sebab kitab tu telah diinfakkan daripada beberapa orang yang beri infak untuk kegunaan. Dia ada buat dua bahagian, satu untuk ahli qaryah dan untuk orang yang luar lah. Okay. Jadi sambungan kita muka surat yang ke-22. Okey. Muka surat yang ke-22. Okey. Jadi kita tengok Allah itu satu, bukan dari segi bilangan. Okey. Allah itu satu, bukan dari segi bilangan. Okay. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penterjemah kita ni. Dia kata jika satu dari segi bilangan, maka satu adalah permulaan kepada bilangan yang lain selepasnya. Dan ini mustahil bagi Allah Azza wa Jal, kerana ia menunjukkan bahawa Tuhan itu berbilang-bilang. Okay. Dia penerangan daripada muka surat 21 tu. Allah Ta'ala itu esa. Dalam bahasa Melayu, wahidun diterjemahkan dengan esa. Dia tak diterjemahkan dengan satu. Dia kurang tepat. Sebab bila mana bercakap tentang bab zat Tuhan, ianya ialah zat yang tunggal. Maknanya dia tidak boleh menerima apa-apa pasangan sama sekali. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah, dia jelas dengan clear pada muka surat 21 yang matan Arab tu, dia kata wahidun la min tariqil adad, yang mana Tuhan itu esa, bukan daripada bentuk ataupun daripada bahagian yang boleh dibilang. Sebab kalau sebut satu itu ialah permulaan kepada benda yang boleh dibilang. Ini dari segi bahasanya lah. Okay. Jadi dalam muka surat 22 tu
Dalam terjemahan tu dia kata, kalau yang dimaksudkan satu permulaan kepada bilangan, maka ianya bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Okey. Kita tengok lagi apa yang disebut situ. Jika dikatakan juga satu itu adalah separuh daripada dua, maka ini bererti Tuhan mempunyai juzuk, iaitu mempunyai bahagian yang membentuknya, dan ini juga mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi segala benda yang boleh menjadikan ada satu benda tumpang pada Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu je yang dia nak beritahu. Okey. Maksud Imam Abu Hanifah ialah mensabitkan bahawa ketuhanan itu hanya bagi Allah sahaja dan menafikannya bagi yang lain. Sampai muka surat 23 tu. Okey. Semua yang panjang-panjang duk cerita tu ialah nak kata Tuhan itu satu ataupun Esa. Esa ni dari segi bahasa Melayu, dia bukan bahasa Melayu asal, dia bahasa Sanskrit. Maknanya satu benda yang tunggal. Bahasa Melayu kita panggil tunggal lah. Esa tu ialah kita pinjam pada bahasa lain. Okey. Ianya ialah satu benda yang tunggal. Maknanya dia tak akan menerima apa-apa pasangan. Bukan jenis dia terima pasangan, ataupun bukan jenis dia benda yang duduk dalam komuniti yang ramai. Kalau ada benda-benda ni, itu ialah selain pada Tuhan. Itu saja yang nak diberitahu. Okey. Muka surat yang ke-23, sambungan dia, tiada sesuatu pun yang layak dipanggil sebagai Tuhan kecuali Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Okey. Tuhan yang dimaksudkan situ dengan makna ilah. Kan? Kita dalam syahadah asyhadu an la ilaha. Okey, perkataan ilah tu bahasa Melayu dia terjemah Tuhan. Tapi maksud ilah, Rabb, dia ada beza. Walaupun bahasa Melayu, kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, ilah dia akan terjemah Tuhan, Rabb pun dia akan terjemah Tuhan juga. Tapi dari segi bahasa, dia ada beza. Bahasa Arab tu. Okey. Sebab bahasa Melayu dia tak mampu nak terang semua aspek. Jadi sebab itulah wahyu ni dia turun dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni lah bahasa yang mampu menampung keluasan maklumat wahyu tu. Wahyu ni boleh ditampung oleh bahasa Arab. Selain daripada itu, bahasa-bahasa kitab-kitab terdahulu lah, ada yang disebut dengan bahasa Ibrani apa semua. Itu ialah bahasa-bahasa yang luas. Okay. Zaman sekarang ni antara bahasa yang luas ialah bahasa Arab. Dan selain daripada itu, yang kedua ialah bahasa Urdu. Itu yang luas. Itu bahasa yang digunakan oleh orang Pakistan. Sebab bahasa ni bahasa yang kompleks, dia banyak. Sebab tu kalau kita tengok orang yang belajar agama, belajar Islam, belajar tentang pengajian Islam di benua India ni, terutamanya di Pakistan. India ni lah, India dan Pakistan lah bila sebut benua India. Bila mana kita tengok pengajian di sana, terutamanya tafsir Al-Quran, dia orang ada satu kaedah tafsir Al-Quran menggunakan bahasa Urdu, dan cara dia bahas ataupun dia tafsir Quran terjemahan tu, dia bukan macam Quran terjemahan kita sekarang ni yang sepatah-sepatah yang Indonesia tu. Dia lebih, orang kata apa, sampai maksud yang Tuhan nak beritahu. Orang yang belajar Pakistan ni tahulah. Cuma nak katanya, saya pernah dengar huraian-huraian daripada bahasa Urdu ni, dia macam bahasa Arab. Dia kompleks. Dia mampu menampung apa sebenarnya yang dikehendakkan daripada ayat tu. Sebab dia bahasa yang luas, dan dia punya, sebenarnya dia pun biasan daripada bahasa Arab juga. Okay. Jadi macam kita orang Melayu ni, untuk faham Al-Quran, kita tak mampu untuk berpada dengan terjemahan. Contoh, kita tak ada basic bahasa Arab apa pun, kita cuma nak faham hanya beli Quran terjemahan, lepas tu baca terjemahan. Dia boleh bagi surface, permukaan je baru. Dia tak boleh masuk ke dalam lagi. Sebab perkataan tu terlalu umum. Cuma yang dalam bahasa Melayu ni, antara terjemahan bahasa Melayu yang okey ialah terjemahan Pimpinan Ar-Rahman. Itu yang paling terbaik lah, daripada Abdullah Basmih yang JAKIM keluarkan, yang banyak digunakan. Cuma Abdullah Basmih tu pun dia tengok dari segi sejarahnya, dia bukan orang Melayu kita. Dia orang Yaman yang duduk di tanah Melayu lama, dan dia cuba usaha macam mana nak bagi orang Melayu tu faham Quran pada waktu tu. Cuma kalau kita tengok terjemahan Pimpinan Ar-Rahman ni, dia ada dua version. Satu version Rumi, satu version Jawi. Yang dalam kurungan, kalau dia terjemah ayat tu, ada kurungan-kurungan tu
itu bukan makna daripada perkataan tu. Itu ialah elaboration, huraian si penterjemah, iaitu Abdullah Basmih tu sendiri. Jadi itu antara tafsir dalam bahasa Melayu gitulah. Tapi walau macam mana pun, nak bagi mantap faham ayat Quran ni, dia kena juga ada basic bahasa Arab paling kurang, supaya dia nampak apa kehendak dia ataupun apa keperluan yang perlu diberi perhatian. Okey. Kemudian muka surat 23, perenggan yang kedua, menafikan dan membatalkan berbilang Tuhan dengan cara tawallud. Tawallud dalam kurungan tu dia letak beranak ataupun diperanakkan. Macam yang disebut dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Tuhan tu dia bukan keluar daripada proses pembiakan, daripada mana-mana induk. Sama ada cara beranak tu keluar secara direct ataupun beranak dengan cara bertelur. Itu bukan. Ini just nak bagi terang Tuhan je. Sebab apa nak kena bagi clear ni? Itu yang membezakan disiplin ilmu dalam Islam dengan disiplin ilmu di bidang lain. Sebab tu dalam Islam ni, bidang apa pun, macam kita tengah bincang ni akidah, bidang fiqh ke, bidang hadis ke, apa saja bidang, dia kena pergi pada ta'arif dulu. Ta'arif ni kita sebut sebagai definisi. Orang yang duduk dalam bidang akademik, dia akan tahu kepentingan bila mana kita nak bincang satu isu, kena faham maksud benda, tajuk yang kita nak bincang tu. Sebab kalau kita tak faham, kita akan melelong ke bab lain. Dia perlu, orang kata apa, masukkan benda-benda yang utama dan buang benda-benda yang tak berkait dengan tajuk tu. Sekarang ni nak bagi definisi Tuhan tu dulu. Ilah tu maksud dia apa? Tuhan tu maksud dia apa? Tuhan tu ialah satu zat yang tidak menerima pasangan ataupun tidak boleh dibilang, dan juga zat yang bukan ada separuh pada benda lain, separuh ada pada dia, itu pun bukan dia, dan juga ianya ialah satu zat yang berhak disembah. Sebab ilah tu maksudnya ialah sembah. Kalau kita sembah benda lain, kita salah, kita silap. Itu yang nak disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Dan yang perenggan yang tengah kita baca ni, muka surat 23 perenggan kedua ni, Tuhan tu dia tak datang dengan cara beranak ataupun pembiakan. Sesuatu yang dilahirkan itu menyamai dengan yang melahirkannya. Maknanya kalau satu benda tu dia keluar dengan proses beranak, macam kita keluar daripada proses pembiakan, kita ialah beranak, bukan kita bertelur. Manusia dia tak bertelur, dia beranak. Okey. Cara ini akan menyebabkan kita yang keluar pada proses beranak tu, kita akan ada sama sifat dengan yang beranakkan kita, iaitu mak kita lah. Iaitu kita satu jenis manusia. Jantina memang lain, cuma satu jenis daripada bangsa manusia juga. Dan Allah Azza wa Jal Maha suci daripada mempunyai sesuatu yang sama dengannya. Demikianlah intisari surah Al-Ikhlas. Maknanya Al-Imam Abu Hanifah dia nak berikan ta'rif esanya Allah Ta'ala tu, dia ambil sebiji daripada surah Al-Ikhlas. Sebab surah Al-Ikhlas lah ialah ayat Quran yang paling terbaik untuk memberi definisi Tuhan tu apa. Kan kalau kita baca dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad, dan Allah Ta'ala itulah as-samad. Samad ni maksud dia apa? Samad ni ialah dialah pihak yang paling tertinggi untuk mendengar semua keluhan, semua masalah. Dia yang paling layak, dia yang paling, istilah yang saya boleh guna nak bagi faham, paling berkeahlian. Maknanya kalau kita ada problem, contoh kita ada masalah, menego kita tak laku, kita nak pergi mengadu dekat siapa? Dialah yang paling aula sekali. Tidak ada pihak lain. Mungkin kita boleh pergi usaha nak bagi ejah kedai atau bagi cantik, itu usaha-usaha lain, asbab-asbab lain. Cuma yang first kena beritahu ialah Allah Azza wa Jalla dulu. Sebab dia yang paling berkeahlian, dialah yang ada kuasa untuk menggerakkan makhluk-makhluk dia untuk bagi hajat kita tu dipenuhi. Kemudian dalam surah Al-Ikhlas Tuhan kata Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya ringkas, tak banyak pun, cuma ianya ialah satu definisi ketuhanan yang paling clear. Imam Abu Hanifah dia ambil sebiji daripada wahyu. Dia tak keluar daripada definisi wahyu.
Walaupun pada zaman Imam Abu Hanifah ni dia ada kesan-kesan ilmu falsafah dah ada pada waktu tu. Sebab tu kita terpaksa juga beri definisi ketuhanan tu, kita kena guna istilah-istilah falsafah sikit. Sebab Imam Abu Hanifah dia duduk di Iraq. Iraq ni ialah kawasan Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi ni maksud dia apa? Dia orang mendahulukan logik. Apa saja benda nak kena timbang dengan logik dulu. Dia beza dengan Ahlu Madinah ataupun Ahlu Hijaz. Ahlu Hijaz ni di Mekah dan Madinah lah, mereka mengedepankan wahyu dulu. Maksud mereka dahulukan logik tu bukan dia orang tak nak percaya wahyu. Cuma dia orang sikap ataupun suasana di Iraq pada waktu tu. Ni saya kena cerita sikit. Imam Abu Hanifah, kita kena tahu dia bukan Arab. Dia bangsa Parsi. Parsi ni sebelum jadi Islam, apa agama lama dia? Agama lama dia Majusi. Tu agama lama dia. Agama lama di Iraq. Yang kita pernah sebut tamadun Mesopotamia, itulah di Iraq tu. Yang mana kalau kita tengok hari ni di Babil. Babil hari ni istilah dia kita panggil Babylon. Hari ni kalau kita pergi di Babil di Iraq tu, tempat yang paling jelas ataupun benda yang terkenal situ ialah, selain pada tinggalan Mesopotamia tu, ialah istana Saddam Hussein yang dah terbengkalai. Tak ada apa dah sekarang. Dah jadi tempat orang kata apa, macam bangunan terbengkalai lah. Di situ dulu dia buat hukuman yang pelik-pelik lah pada orang yang belok pada dia, di istana Saddam di Babylon ataupun di Babil tu. Okay. Cuma nak katanya suasana di Iraq ni, dia orang yang dah ada agama baru terima Islam. Maknanya dia orang ada agama dia orang pun hebat juga. Dan agama dia orang tu berasaskan falsafah. Mesopotamia ni ialah sebuah tamadun yang hebat. Bila mana agama baru nak pergi pada tempat yang dah ada agama, dan agama tu bukan agama biasa-biasa, agama yang hebat, dia akan berlaku sayang nak tinggal agama lama walaupun dah terima agama baru. Itu situasi orang situ. Macam kita jugalah yang saya selalu sebut, macam kita masyarakat Melayu ni tak dapat dinafikan, walaupun kita terima Islam, kita masih lagi ada beberapa amalan, adat kita ni terkait dengan agama lama yang pernah tinggal dulu. Iaitu Buddha ke, animisme ke, Hindu ke, masih lagi ada hubung kait dia. Okay. Jadi tamadun Mesopotamia ni dia tamadun yang hebat. Dia ada tokoh-tokoh yang hebat, dia ada pemikir, dia ada cendekiawan yang hebat. Bila mana terima Islam, jadi dia orang akan ada rasa hebat dengan agama lama. Dapat agama baru, dia akan buat nilai tambah sikit. Jadi Imam Abu Hanifah dia duduk pada situasi itu. Sebab tu dia beza dengan Imam Malik. Imam Malik dia tak banyak elaboration yang panjang bab ketuhanan. Dia tak banyak. Sebab dia duduk di Madinah. Dia duduk di tempat yang orang yang dulu tak ada agama pun baru terima Islam. Dia beza. Orang Arab ni dia ikut je mana-mana arah. Kalau kita tengok dari segi peta dunia ni, semenanjung tanah Arab ni dia duduk di tengah. Di belah kiri dan kanan dia ada Rom dan Parsi. Rom Kristian, Parsi agama Majusi. Okay. Jadi orang Arab dia akan tengok musim ni siapa yang hebat, Rom ke Parsi. Kalau Rom hebat, dia akan cenderung ke arah Kristian. Kalau Parsi hebat, dia akan cenderung ke arah Parsi. Cuma di antara dua tu, Rom dan Parsi, antara dua kuasa dunia pada waktu tu, pada sebelum zahir Nabi Muhammad dan selepas daripada para sahabat yang khalifah ni, yang paling terkedepan ialah Rom. Kebanyakan isu besar dunia biasanya Rom akan kuasai. Sebab tu dalam Quran ni dia ada surah Rom. Kan kita baca dalam Quran ni, ghulibatir Rum fi bid'i sinin. Rom telah kalah dalam beberapa tahun, lepas tu menang balik. Nabi SAW sendiri pun waktu berlaku isu duduk di Mekah ni, Nabi cenderung pada Rom. Sebab tu kalau tengok orang-orang Arab, mereka lebih banyak nak bersama dengan Rom. Walaupun kadang-kadang bila mana nampak musim tu macam Rom tak kuat, dia orang akan pergi pada Parsi. Tapi yang lebih banyak berada pada pihak Kristian. Sebab tu dalam masyarakat Arab ni dia ada satu kumpulan nama dia Ghassan. Ghassan ni banyak di Syria, banyak di Jordan, banyak di Palestin. Ghassan ni Arab tapi Kristian. Daripada dulu lagi dia orang macam tu. Kita jangan ingat semua Arab ni Islam. Dia Arab yang Kristian. Sebab tu dia dulu ada
wakil pada Rom, nama dia Muluk Ghassan, raja-raja Ghassan. Dia orang ni duduk di Busra. Busra ni bukan Basrah di Iraq. Busra ni border di antara Jordan, bukan Jordan, border di antara Iraq dan Syria, tapi dia dalam negara Syria. Kalau kita baca sirah Nabi Muhammad ni, waktu Nabi nak pergi ikut pak menakan dia pergi ke Syria ni, sampai dekat Busra, ada satu orang pendeta tengok Nabi Muhammad ni ada beberapa tanda-tanda kenabian. Dia panggil irhas, belum panggil mukjizat lagi, irhas. Tengok awan menaungi dia, Nabi duduk dekat ni, dahan pokok tu macam nak pergi teduhkan Nabi. Dia pun pesan pada Abu Talib, kamu jangan bawa sampai ke Dimash, jangan bawa sampai ke Syam. Upah orang, hantar balik dia ke Mekah. Sebab kalau sampai ke sana, dapat dia Yahudi bunuh dia. Sebab dia ada tanda kenabian. Okay. Busra tu ialah kawasan Malik Ghassan. Maksudnya raja tu bangsa Arab tapi Kristian. Dia sama macam di Mesir. Mesir kita panggil sebagai bangsa Kipti, ataupun kita sebut sebagai Kristian Koptik. Yang ni ialah bangsa Kipti yang agama Kristian. Okay. Jadi ini ialah benda yang kita kena sedar. Sebab tu ada orang dia tak suka kuliah akidah ni, sebab dia tak suka pada term-term, istilah-istilah yang rasa macam payah. Sebab apa? Sebab setiap penulis kitab akidah ni, dia akan tulis mengikut keperluan zaman tu. Macam zaman Imam Abu Hanifah, jauh dengan Madinah, duduk di Iraq dengan Madinah jauh. Okay. Suasana pada waktu tu Parsi masih lagi ada, tak semua lagi Islam. Jadi bila mana nak bincang benda akademik, kena meraihkan juga apa yang orang agama lain nampak hebat, iaitu falsafah. Sebab yang Majusi pun nampak hebat pada falsafah tu. Okay. Jadi sebab itulah perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah, bahkan fatwa-fatwa fiqh Abu Hanifah pun dia dipengaruhi oleh keadaan masyarakat semasa. Sebab tu fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah ni dia kadang-kadang pelik, dia kadang-kadang orang kata apa, jauh sikit. Cuma antara benda yang paling besar dalam mazhab Hanafi ni yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah ni lah fatwa-fatwa dia, pendapat-pendapat dia berkenaan dengan muamalat. Sebab Imam Abu Hanifah ni dia bekas businessman, dia orang meniaga. Jadi fatwa-fatwa dia lebih kata apa, mesra dengan transaksi perniagaan, terutamanya zaman sekarang. Sebab dia tahu apa keperluan dan apa problem orang meniaga ni. Bila mana dia nak ambil barang, modal dia tak cukup, dia nak deal macam mana. Sebab tu dalam mazhab Abu Hanifah dia luas bab muamalat. Orang yang belajar mazhab Hanafi ni, bila mana sampai bab muamalat lah cabang yang paling banyak dan yang paling luas. Kitab dalam mazhab Hanafi yang paling besar ialah Bada'i'us Sana'i oleh Al-Imam Al-Kasani. Saya ingat guru saya pernah kata, orang belajar mazhab Abu Hanifah ni, belajar mazhab Hanafi selama 40 tahun, kalau dia mendabik dada, dia faham, dia tipu, sebenarnya dia keliru. Sebab mazhab tu luas. Tapi kalau orang belajar mazhab Syafi'i 4 tahun dia tak faham, dia bodoh. Sebab mazhab Syafi'i lagi mudah pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Abu Hanifah. Saya tak tahulah dia yang kata, sebab dia di universiti itu dia fiqh muqaran, dia profesor dalam bidang fiqh perbandingan. Okay. Cuma dia kata mazhab yang kemas, kompleks, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang banyak cabang, pelik-pelik cabang dia, dan cara dia istidlal pada nas wahyu tu macam pelik sikit, ialah mazhab Abu Hanifah. Antara 4 imam mazhab ni, yang paling atas ialah Abu Hanifah, tu yang paling tua lah. Yang paling ujung ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma nak katanya waktu dia tulis tentang bab akidah ni, kita kena sedar waktu tu sudah ada serangan-serangan, sudah ada kekeliruan daripada golongan pengagung falsafah. Sebab tu kadang-kadang dia bahas, kadang-kadang kita akan nampak macam berbelit sikit, ataupun benda nak terang tu mudah je, tapi dia putar situ, dia pusing sini, sedangkan nak terang Allah Ta'ala itu esa sahaja. Okay. Perkara yang bertentangan dengan tauhid. Okay. Seterusnya muka surat 23. Perkara yang bertentangan dengan tauhid ialah syirik dan tashbih. Dua benda. Okay. Menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk dikatakan tashbih. Menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk, itu dipanggil tashbih. Yang buat tashbih, dia ialah orang yang menentang tauhid. Itu benda dan kaedah yang kita kena tahu, yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hanifah. Manakala menyamakan mana-mana makhluk dengan Allah pada mana-mana sifat, dikatakan syirik.
Menyamakan makhluk dengan Allah pada mana-mana sifat, itu syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk, tashbih. Dua beza. Saya ulang sekali lagi. Menyamakan Allah dengan makhluk, tashbih. Menyamakan makhluk dengan Allah, syirik. Itu dia. Jadi yang ada dua ni, dua-duanya disebut sebagai penentang tauhid. Kedua-duanya tak dipanggil ahli tauhid lah. Okey. Kedua-dua ini dinafikan daripada Allah Azza wa Jal. Dalil kepada perkara ini ialah surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ni ialah ayat kemuncak nak beritahu tentang apa yang ada pada zat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un, tiada padanya benda yang sebanding, yang hebat, yang setaraf, yang boleh disamakan. Dan dia bersifat dengan As-Sami' Al-Basir. Dia maha mendengar dan dia maha melihat. Okay. Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah, baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Penutup ayat ini dengan mensabitkan sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi pada perbahasan muka surat 23 ni, perkara yang bertentangan dengan tauhid dua, iaitu orang yang melakukan tashbih dan juga orang yang melakukan syirik. Tashbih menyamakan makhluk dengan Allah, syirik menyamakan Allah dengan makhluk, syirik menyamakan makhluk dengan Allah. Okey. Jadi saya nak terang sikitlah berkenaan dengan tashbih ni. Yang tashbih ni kadang-kadang orang dia terkeliru sikit. Okey. Tashbih ni apa dia? Tashbih ni ialah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kena faham dulu. Okay. Maknanya apa yang ada pada makhluk, itulah yang ada pada Allah. Okay. Dan biasanya berlaku kekeliruan di bab ni. Okay. Terutamanya bila mana kita baca ayat-ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Antara contoh yang paling mudah ialah bila mana Allah Ta'ala kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Cerita tentang ayat tu, cerita tentang perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Waktu dia orang berbai'ah dengan Nabi tu pada tahun keberapa Hijrah, kemudian turun ayat, Allah Ta'ala beritahu tentang perjanjian tu ialah perjanjian yang diredai. Penutup ayat tu Allah Ta'ala kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Okay. Perkataan yadullah itu disebut sebagai ayat mutasyabihat. Okay. Bila mana kita baca ayat tu, kita bukan orang Arab, kita nak faham maksud ayat tu dari segi bahasa. Perkataan yad bermaksud tangan dalam bahasa Arab. Itu dulu kena clear. Okay. Yad sama erti dengan tangan. Tangan saya ni Arab akan panggil yad. Ini ialah tangan. Dalam bahasa Arab dia panggil yad. Okay. Tapi dalam ayat tu dia ada satu potongan, dia kata yadullah, tangan Allah. Okay. Yang dikatakan tashbih ialah bila mana satu orang dia kata tangan Allah tu macam tangan kita, ada kulit, ada jari, ada kuku. Itu tashbih. Itu yang dikatakan tashbih. Yang cakap macam tu dia telah keluar pada tauhid. Yang kata macam tu, itu kena clear. Okay. Tapi kalau dia hanya terjemah, dia tak tashbih lagi. Yang ni kadang-kadang orang silap. Bila mana orang terjemah, okay, tangan Allah itu berada di atas tangan makhluk, dia dah kata orang tu tashbih. Sebenarnya belum tashbih lagi. Itu baru penterjemahan daripada ayat tu. Sehingga orang tu kata tangan yang dimaksudkan ni macam tangan kita, macam tangan semua-semua benda. Yang tu baru silap. Okay. Dan pendirian para sahabat, para ulama yang awal, kurun-kurun yang awal, 300 kurun yang awal, mereka hanya baca dan terjemah. Dia orang tak buat apa-apa huraian pun. Itu yang disebut sebagai menyerahkan makna pada Allah Azza wa Jal. Yang ni tak tashbih. Okay. Yang ni tak tashbih. Kalau kita zaman ni pun nak pakai kaedah yang awal dulu pun tak apa, dia tak jadi syirik pun. Okay. Cuma lepas daripada orang Islam makin ramai, orang Islam telah melepasi border negara Arab,
Maknanya Islam tu bukan hanya berlega di kalangan masyarakat Arab, dah pergi pada masyarakat bukan Arab, dah pergi pada negara-negara yang jauh. Waktu tu orang-orang yang baru masuk Islam ni, mereka masih lagi bawa pahaman ajaran yang lama, agama lama, sampai dekat ayat-ayat macam ni, diorang kalut nak samakan Tuhan dengan makhluk juga. Waktu tu ulama yang hidup di kurun itu, iaitu kurun 300 Hijrah dan sampai sekarang, mereka buat satu kaedah, iaitu mereka membuat kata apa, satu kaedah yang cuba sekat orang daripada tasbih, atau kita sebut sebagai manhaj takwil. Sampai dekat ayat yadullah. Yadullah ni dia beri makna siap-siap. Makna tu ialah kekuasaan Allah. Dia beri makna. Tujuan dia nak block orang-orang yang ada pahaman agama lama ni, yang cepat nak samakan Tuhan dengan makhluk, iaitu tasbih. Okay. Jadi dua metodologi ni ialah dua metodologi yang berbeza, keluar pada zaman yang berbeza. Asalnya tak ada isu pun, tidak ada pergaduhan apa-apa pun. Okay. Cuma bila mana dia makin lama akan adalah puak yang pro kaedah ni, dia akan rasa orang yang tak pakai kaedah dia tak tepat. Lepas tu puak yang pro pada kaedah yang baru, dia akan rasa orang yang pakai kaedah lama tu silap, dan kaedah lama tu lebih memberi kekeliruan. Okay. Jadi bergaduhlah dua kumpulan tu. Itu saja isu dia. Walaupun adalah isu-isu teknikal yang agak kata apa, sensitif kalau kita sebut. Cuma saya sebut secara umum dari segi sejarahnya macam itulah. Tashbih yang dimaksudkan sini ialah bukan tashbih memberi makna pada perkataan. Beri makna belum tashbih. Tapi kalau dia iktiqad, dia percaya tangan Allah macam tangan kita, wajah Allah macam wajah kita, duduknya, istiwanya, bukan duduk. Sebenarnya istiwa tu maksudnya lah meninggi. Cuma adalah dalam bahasa Arab ni istiwa tu maksud dia duduk. Okay. Jadi dia faham duduk tu macam duduk atas kursi, yang tu yang silap. Yang tu tashbih. Tapi kalau dia hanya memberi terjemahan, itu bukan lagi tashbih. Okay. Selesai untuk bab keesaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian kita pergi pada muka surat yang ke-24. Sempurnanya sifat-sifat Allah azali dan abadi. Okay. Kita tengok matan dia muka surat 24 atas tu. Lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatihi adh-dhatiyah wal fi'liyah. Amma az-zatiyatu fal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalamu was sam'u wal basaru wal irada. Wa amma al fi'liyatu fat takhliqu wat tarziqu wal insha'u wal ibda'u was sun'u wa ghairu dhalika min sifatil fi'li. Terjemahan dia bawah tu, lam yazal wala yazal. Dia sedia kala dan berkekalan. Lam yazal maknanya sedia kala, sama, bukan sama. Sedia kala ni maksudnya dia tidak boleh ditimbulkan persoalan bila start Tuhan tu keluar. Tak boleh. Itu maksud lam yazal. Yang kita sebut sejak azali lagi tu, dalam bahasa Melayu kita tu, ialah benda yang kalau kita tanya Tuhan ni dia mula bila, pertanyaan tu dah salah. Sebab pertanyaan tu tak boleh diletakkan pada benda tu. Sebab dia memang bukan benda yang boleh dicapai oleh akal untuk dibincang, untuk dibuat satu conference ke nak bincang. Tuhan ni dia bermula bila? Dia bukan macam manusia. Manusia kita boleh bincang bila bermula dia. Binatang, tumbuhan boleh bincang. Tapi sampai pada bab ketuhanan dia tak boleh bincang. Lam yazal maknanya tidak ditimbulkan persoalan bilakah permulaannya. Cuma dalam terjemahan dia hanya terjemah sedia kala lah. Ni saya nak bagi clear sajalah. Walam yazal bi asma'ihi. Dan Allah Ta'ala itu berkekalan ia dengan nama-namanya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, az-zatiyah, sifat-sifat zatiyah, wal fi'liyah, amma zatiyah. Okay. Sekarang ni Imam Abu Hanifah dia kata Allah Ta'ala itu sedia kala, dengan makna tak boleh ditimbulkan. Bila mana bercakap bab Tuhan, tiba-tiba terlintah nak tanya Tuhan ni mula bila? Salah. Itu bukan kekuatan akal kita dan bukan benda yang menjadi kepentingan untuk kita bincang dalam bab ketuhanan. Okay. Lalu Imam Abu Hanifah dia kata walam yazalu bi asma'ihi. Kekallah Tuhan itu dengan nama-namanya dan sifat-sifat zatiyah dan juga fi'liyah.
Sekarang ni Imam Abu Hanifah dia bahagikan 3 bab ataupun 3 pembahagian berkenaan dengan sifat Tuhan ni. Okey. Yang pertama dia kata asma. Tuhan itu ada nama-nama yang banyak. Yang kedua dan ketiga, Tuhan tu ada 2 sifat. Pertama sifat zatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Okay. Amma zatiyah tu, adapun sifat-sifat zatiyah itu, fal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalamu was sam'u wal basaru wal iradah. 7. Sifat zatiyah itu ada 7 yang ditulislah ni lah. Okey. Fal hayatu iaitu sifat pertama hidup, wal qudratu yang kedua ialah kudrat ataupun kuasa, wal ilmu dengan makna tahu, mengetahui, wal kalamu berkata-kata, was sam'u mendengar, wal basaru melihat, wal iradah dan berkehendak. Ini dia panggil sifat zatiyah. Sifat ni sedia ada pada Tuhan. Dia tak perlu buat apa-apa pun lagi. Dia tak perlu hantar makhluk ke, buat makhluk ke, memang dah sedia ada pada dia. Okay. Itu dia panggil sifat zatiyah yang memang tidak akan berubah sampai bila-bila. Okay. Contoh saya nak bagi faham, sifat zatiyah bagi seorang lelaki apa dia ada jantina lelaki tu lah. Dia ada kemaluan lelaki. Yang ni nak buat macam mana pun dia memang lelaki. Tak boleh hejah. Walaupun dia solek pakai perempuan elok, dia buang janggut, dia buang misai dia, dia bagi orang kata apa flawless muka dia, tapi dia lelaki. Sifat zatiah. Dia tak buat apa-apa pun dengan sebab dia memiliki, maaf saya sebut, memiliki kemaluan lelaki tu, dia sudah disebut sebagai lelaki. Dia ejah macam mana pun. Melainkan dia tukar jantina tu cerita lain lah. Okay. Cuma nak kata sifat zatiah tu ialah benda, dia tak perlu buat apa-apa. Tengok dah tahu lelaki. Itu umum dia. Sifat zatiah. Tengok dah tahu perempuan. Jalan macam ni, suara keluar macam ni, dah tahu ini suara kebiasaannya ialah orang perempuan macam ni. Itu ialah sifat zatiah. Okay. Kemudian sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, Imam Abu Hanifah dia sebut beberapa sifat. Wa ammal fi'liyatu, adapun sifat fi'liyah itu fattakhliqu, iaitu menciptakan, wat tarziq, iaitu memberi rezeki, wal insya mengadakan, wal ibda menjadikan, was-sun'. Was-sun'u ni dia terjemah membuat, tapi saya rasa yang tepat ialah memelihara. As-sun'u ni dia terjemahan dia ialah memelihara ataupun mengurus. Sebab tu dalam bahasa Arab servis kereta ni dia panggil sina'ah. Sina'atus sayyarah. Jaga maintenance kereta. Kereta dah siap dah keluar pada kilang. Okay. Nak kena jaga minyak hitam dia, nak kena jaga timing belt dia. Itu bahasa Arab dia panggil sina'ah. Jaga, bagi elok. Kereta dah ada dah. Okay. Jadi Tuhan ni antara sifat dia ialah as-sun'u. Dia jaga. Dia bukan buat dia biar rosak. Dah rosak tu tak terbina balik dah. Dah rosak tu tak ada proses yang orang kata apa, membaiki balik benda tu, tak. Tuhan dia ada juga sifat as-sun'u. Dia mengurus takbir. Wa ghairu dhalik, dan lain-lain daripada sifat fi'li yang lain. Maknanya lagi banyak lah. Cuma sifat zatiyah dia letak 7. Sifat fi'liyah ni dia senaraikan yang penting je, iaitu takhliq, tarziq, insya, ibda', as-sun'u. 5. Dan dia ada lebih daripada tu lagi lah. Bukan hanya 5 tu saja. Okay. Jadi ini pembahagian fi'liyah, ini juga pembahagian zatiyah. Okay. Benda ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan-puan. Pada zaman Nabi ni, pada zaman Nabi ada tak perbahasan macam yang kita duk bahas ni? Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi dia bertitik tolak daripada Jibril datang menyerupai manusia, tanya Nabi, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Yang ditanya oleh Jibril itulah satu persoalan yang dah cukup untuk para sahabat dan orang yang hidup di zaman itu. Orang yang hidup di zaman tu dia dah cukup. Sebab yang nak kacau akidah tu tak banyak. Nabi duk ada lagi. Sebab tu kalau saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan, kalau sahabat hidup zaman kita ni, andai kata benda tu tak berlaku, andailah Tuhan dengan kuasa dia hidupkan balik Abu Bakar dengan Umar yang duduk di samping kubur Nabi.
Waktu dia hidup, zaman ni saya bagi andaian, bukan mimpi ni, andaian. Okay. Saya bagi andaian. Hidup Abu Bakar, hidup Umar. Kita pun pergilah tanya, sebab kita duk dengar dah cerita dia hebat zaman Nabi dulu. Kita pun tanya, wahai Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, nak tanya sikit ni, liberal ni apa dia? Dia tak boleh jawab, sebab zaman dia tak ada liberal. Lalu kita kata sahabat Nabi ahli syurga, liberal pun tak tahu. Sebab apa? Zaman tu tidak ada keperluan nak bincang benda tu. Zaman tu. Okay. Kita tak kata dia jahil. Dia sahabat yang hebat. Tapi zaman kita belajar bab akidah, liberal ada, modernism ada, feminism ada. Yang ni pengajian akidah zaman Nabi tak ada pun. Zaman kita baru ada. Sebab apa? Sebab ancaman, serangan, idea pihak-pihak yang jahat, musuh-musuh Islam ni, dia makin kreatif. Jadi pembahagian, pembelajaran akidah makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Dulu kita belajar akidah 20 tahun yang dulu di tanah Melayu, di Malaysia ni, orang tak bincang pun New Age movement, tak ada. Orang tak bincang. Sekarang, beberapa tahun sekarang ni, antara benda baru yang dibincang, sama ada peringkat penyelidikan negeri, Jabatan Mufti ke, Jabatan Agama ke, ataupun penyelidikan peringkat federal, JAKIM apa semua, antara ancaman yang berlaku di Malaysia ialah New Age movement. New Age movement ni ialah satu unsur kebatinan yang boleh masuk dalam semua agama. Dalam Islam ada, dalam Hindu ada, dalam Buddha ada, dalam adat Melayu pun ada, terutamanya adat Melayu lama, Jawa apa semua, cuma kita tak perasan benda tu. Cuma nak kata New Age, benda yang ada. Tuan-tuan pergi kedai buku yang hebat-hebat, tuan-tuan pergi KL ke mana, ada satu section buku-buku yang disebut dengan nama New Age, ada. Antara benda yang kita boleh tengok dalam New Age ni yang barulah saya duk baca tadi, iaitu konsep yang dibawa oleh sebahagian orang untuk kita ni nak bagi semua benda yang berlaku pada kita ni baik selalu, kita kena positifkan benda tu. Ini biasanya berlaku dalam seminar-seminar bisnes. Nak bagi, orang kata apa, nak bagi, kononnya nak bagi satu semangat orang yang baru nak start bisnes ni, nak bagi dia tu tak terganggu dengan rasa menega-menegakan rugi. Jadi nak bagi diri tu rasa datang duit selalu, datang untung selalu, dia buatlah beberapa ritual. Sebab tu kalau kita tengok dulu, bila mana seminar ni ramai orang join, sama ada sebelum Covid ke ataupun tengah-tengah Covid, ada setengah-setengah coach ni, dia akan buat ritual apa? Buka satu beg hitam, briefcase macam James Bond tu, duit penuh dalam tu. Semua yang join program tu, dia kena cium bau duit tu. Supaya apa? Supaya ada semangat nak jadi businessman yang kaya. Benda tu walaupun kita nampak alah setakat cium duit, apa problem dia? Okey, tapi dia ialah unsur New Age. New Age tu ni. Dia nak bagi kita kena sebut banyak kali lah benda ni. Cuma saya sebut sikit ni nak bagi tahu bahawasanya beza ancaman akidah zaman Nabi, ancaman akidah zaman Imam Abu Hanifah yang kita duk bincang ni dengan ancaman akidah zaman kita. Sebab tu kalau benda ni ditanya pada ulama-ulama yang dulu, dia orang tak akan dapat clear sebab tak berlaku di zaman tu. Zaman tu tak berlaku. Okey, cuma saya nak kata New Age movement ni antara benda yang berlaku. Tadi saya ada tengok ada satu video, satu orang ustaz yang bimbangnya di Malaysia ni, sebab yang bawa ni ialah kebanyakannya ialah orang profesional. Doktor-doktor, pensyarah universiti yang tinggalkan alam akademik jadi businessman. Sebab kaya. Jadi pensyarah banyak dah gaji pun. Cuma masuk bisnes lagi banyak gaji. Dengan dia punya ritual New Age tu, dia pun bawa. Ada seorang ustaz ni, dia promote satu kaedah ni ialah kaedah New Age movement yang dia sebut dengan nama meragam sukma apa saya tak ingat tadi, yang mengarut ni payah nak ingat sikit. Cuma nak katanya dia satu cara kita khayal diri kita ni boleh pergi tempat yang sama ada tempat tu ialah tempat yang zaman lampau ataupun tempat yang akan datang. Cuma yang bawa ni ialah seorang ustaz. Itu yang jadi problem dia. Meragam sukma kalau saya tak silap lah. Okay. Dia ialah satu perjalanan konon, tapi ianya ialah sebuah halusinasi, khayal je. Cuma ustaz tu dia kata kita boleh bayang diri kita ni untuk pergi Mekah ke pergi Madinah ke apa. Okay.
Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey. Cuma yang saya nak sebutnya ialah kalau kita nampak dalam kitab Abu Hanifah ni, dia hanya bahagikan sifat zatiyah ada 7. Sifat fi'liyah dia highlight 5, tapi dia sebut juga yang lain. Okey. Lepas tu kita pergi kitab akidah orang lain, ulama lain pada zaman yang lain, tiba-tiba kita tengok sifat zatiyah tu lain sikit perbahasannya. Jangan terkejut, jangan duk rasa macam yang ni betul ke, yang ni tak betul. Bukan. Sebab perbahasan mengikut kepada keperluan zaman. Sebab tu kalau tengok yang lebih awal pada Imam Abu Hanifah, macam orang kata apa, tokoh-tokoh yang awal, mereka mungkin sebut lagi ringkas. Mereka mungkin sebut lagi ringkas. Okay. Cuma kalau kita tengok dari segi sejarah ilmu akidah ni, bila mana patah balik ke Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang paling awal, lepas tu Imam Malik, lepas tu Imam Syafi'i, yang last sekali ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni dia jadi ringkas balik sebab dia nak kembangkan satu kaedah, kita kena ikut pada kurun yang awal dulu. Dia nak pakai kaedah tu. Okey. Dan lepas pada tu kaedah tu dia macam sunyi, dan akhirnya orang lebih prefer pada kaedah takwil yang dibawa oleh Asy'ariyah dan lain-lain, sampailah kepada Imam As-Sanusiyah. Dan akhirnya kaedah tu berkembang pada zaman Imam Nawawi, dan akhirnya pada kurun 700 Hijrah dia muncul balik, nak balik pada kaedah yang ringkas, nak buang balik benda-benda yang kita kira sebagai cabang-cabang, ranting-ranting yang hanya huraian yang tak penting pun lagi untuk dibincang. Macam zaman kita sekarang ni lah, nak bahas Quran makhluk tak ada keperluan dah, sebab benda tu bukan isu utama. Walaupun masih lagi ada, tapi dia bukan benda utama. Pada zaman Imam Ahmad, pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Malik, isu Quran ni makhluk ke tak, isu panas. Sebab tu kita baca kitab dia orang, bila masuk bab tu kita payah nak faham, sebab kita tak nampak gambaran realiti zaman tu macam mana. Okay. Cuma saya nak sebut, zaman sekarang dia lagi panjang, dia lagi banyak. Bila mana bahas bab akidah, dia bukan hanya bercakap tentang sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Ancaman-ancaman nak bagi orang buang akidah Islam lagi banyak dan lagi hebat. Macam saya sebut tadi lah, New Age movement dan lain-lain lah. Bahkan di Malaysia kita ni pun, dalam kajian setengah-setengah orang yang kaji dah, ada 60 agama baru yang tumbuh dalam fasa 10 ke 15 tahun kebelakangan ni. Cuma kita tak perasan lah, sebab kita mungkin komuniti kita ni, kita duduk dalam komuniti majoriti Muslim, tak perasan.
Cuma kalau di kata apa, di peringkat bandar-bandar besar tu kita akan tengok golongan muda dia ada minat dan dibawa kata apa, corak-corak agama baru. Cuma saya nak sebutnya ialah pembahagian akidah itu, furuk akidah lah kita kira, dia akan berbeza pada setiap zaman melihat kepada keperluan nak lawan geng mana pada waktu tu. Pada zaman Imam Abu Hanifah ni lawan geng falsafah yang over sangat. Walaupun Imam Abu Hanifah dia pun kadang-kadang mendahulukan logik, tapi dia tak melampau. Pada zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad lawan geng falsafah yang buat syubuhat terhadap Quran ni makhluk ke tidak. Jadi sebab tu banyak ayat Quran akan bahas yang tu. Lepas pada tu mungkin lawan Syiah, lepas pada tu mungkin lawan Khawarij. Pada zaman kita mungkin tak bahas macam ni. Zaman kita ni bahas kepada golongan-golongan yang berbagai-bagai lah, New Age movement ke, yang batiniah ke, apa-apa sajalah. Okey. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada huraian tu, muka surat 24 tu. Dan setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.